Berita sukan dimulakan dengan kejohanan badminton Asia BAC 2024. Gandingan bergu lelaki negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani cuma selangkah untuk merakul gelaran juara selepas cemerlang mara ke final. Gandingan ranking ke-19 dunia itu menumpaskan pasangan senegara Aaron Chia dan So Ho Ying 21-14, 21-18 dalam pertarungan selama 40 minit pada aksi separuh akhir. Ia merupakan kemenangan kedua pasangan itu ke atas Aaron Chia dan So Ho Ying yang juga bergu lelaki utama negara selepas sekali terakhir melakukannya pada Tepuk Jerman 2019. Menanti di final adalah bergu tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Qiang yang menewaskan gandingan Taiwan Li Heihui dan Yang Pengsuan 21-12 dan 21-17 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia muncul juara bergu lelaki saingan BAC adalah pada edisi 2007 di Johor Bahru menerusi kejayaan Chun Tan Fook dan Lee Wan Wah. Mereka menewaskan rakan sepasukan Koo Keng Kiat dan Tan Mu Pyong 21-14, 11-21 dan 21-12. Menjelang kejuaraan Piala Thomas 2024, penyertaan pemain persoalangan lelaki profesional Lizzie Jia memerlukan kos kerana Persatuan Badminton Malaysia BM perlu melakukan bayaran hak imej kepada pemain tersebut. Tim Lizzie Jia LZJ dalam satu kenyataan mengesahkan perkara itu dengan menyatakan hak imej adalah aspek penting bagi seorang atlet profesional. Mereka juga hargai kepentingan hak imej untuk kehidupan seorang atlet profesional yang bebas daripada naungan persatuan. Perkara itu disifatkan sebagai satu berita gembira kerana BAM menyedari dan menyokong kewujudan atlet profesional. LZJ juga berharap dapat melihat inisiatif itu sebagai penambahbaikan sukan badminton untuk atlet profesional mewakili negara pada masa hadapan. Pasukan itu juga memaklumkan hasrat pemain ranking ke-11 dunia itu untuk menyarung jersey negara pada kempen Piala Thomas di Chengdu, China dari 28 April hingga 5 Mei depan. Malaysia yang menjadi pasukan yang kelima dalam kempen Piala Thomas diundi dalam kumpulan D bersama dan juara 2016 Denmark, Hong Kong dan Algeria. Perkembangan Liga Malaysia, legenda bola sepak Selangor Azman Adenan berharap ada pasukan mampu pecahkan dominasi kelab gergasi Johor Darul Ta'zim JDT dalam saingan Liga Super musim ini. Menurutnya, ia mampu menjadi kenyataan sekiranya kesemua pasukan termasuk Selangor SC berusaha membentuk skuad ampuh sebelum Liga M membuka tirai pada Mei. Jelas Azman kebangkitan pasukan lain mampu mengembalikan tahap kompetitif dan daya tarikan kepada Liga M yang hanya didominasi oleh satu pasukan sebelum ini. Beliau pada masa sama mengimpikan kebangkitan itu bermula dengan Selangor. Namun Azman mengakui kombinasi pemain senior dan lambakan pemain muda dalam skuad kendalian Muhammad Nizam Jamil itu memerlukan kematangan sebelum mampu bersaing. Saingan Liga M akan membuka tirai dengan aksi Piala Subangsih antara JDT dan Selangor pada 10 Mei. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak harap syarat penyertaan Sukan Malaysia SUKMA dikurangkan bagi mengelak acara digugurkan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pengguguran acara kerana kekurangan penyertaan dilihat merugikan bagi jangka masa panjang. Katanya negara akan mengalami kekurangan atlet pelapis yang perlu digilam untuk beraksi ke peringkat yang lebih tinggi sekiranya kurang mendapat pendedahan di SUKMA. Tiap-tiap sukan yang digugur, negara rugi. Negara akan rugi. Karena atlet yang dipimpin kita itu tidak dapat. Dan apabila kita tidak dapat mengangkat lebih ramai lagi ruang kita untuk menang dalam Olimpik, ruang kita untuk menang dalam Commonwealth, Asian Games, SEA Games makin berkurangan. Menurutnya, tindakan tersebut akan mematahkan semangat atlet muda yang berpeluang beraksi sekiranya acara itu digugurkan pada saat akhir. Dia berharap Pembadanan Sukan Sarawak dapat berbincang dengan kontingen negeri-negeri lain supaya tidak menarik diri dalam acara yang mungkin digugurkan. Sebelum ini, Datuk Seri Abdul Karim memaklumkan bahawa acara futsal wanita dan terjun 10 meter platform wanita digugurkan daripada SUKMA kali ini kerana kurang penyertaan. Manakala bagi acara tinju wanita, Muay Thai dan taekwondo pula belum dimuktamadkan lagi.
Bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City berpesta gol membelasah Luton Town 5-1 di laman sendiri. Saingan berlangsung di Stadium Etihad menyaksikan City berada di depan seawal minit kedua hasil jaringan sendiri pemain lawan Daiki Hashioka. Bagaimanapun juara pertandingan itu memiliki lebih 70% penguasaan bola, gagal menambah jaringan hingga tamat babak pertama. Bersambung babak seterusnya, skuad The Citizen perlu menunggu hingga minit ke-67 untuk meledak gol kedua yang disudahkan oleh Mateo Kovacic. City yang semakin bersemangat menyebabkan gol ketiga melalui tendangan penalti Erling Haaland sebelum Jeremy Doku menjadikan kedudukan 4-0 pada minit ke-87. Enggan mengalah, Luton akhirnya memperoleh gol sagu hati melalui pemain tengah Ross Barkley. Yasko Vardiol kemudian melengkapkan kemenangan City 5-1 pada masa tambahan. Keputusan ini membolehkan skuad kedalam Pep Guardiola memimpin Liga memungut 7 mata, 2 mata di depan Liverpool dan Arsenal yang kurang bermain satu perlawanan. Sementara itu, Manchester United bangkit daripada ketinggalan 2 kali untuk mencatat keputusan seri berdepan Bournemouth di tempat lawan. Pasukan tuan rumah menduduki pada minit ke-16 hasil pengidah pemain penyerang Dominic Solanke sebelum Kapten United Bruno Fernandes menyamakan kedudukan pada minit ke-36. Bagaimanapun, saat itu tidak kekal lama selepas Bournemouth sekali lagi di depan hasil jaringan Justin Gruza selang sehingga minit kemudian. Memasuki babak kedua, usaha United meningkatkan tekanan ke atas lawan membuahkan hasil selepas fasa itu dihadirkan seperti penalti yang tenang disudahkan Bruno Fernandes. Dalam perlawanan, Bournemouth 2, Manchester United 2. Berikut keputusan perlawanan lain yang berlangsung semalam. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri.